Okey, baik. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang Amalia, Haikal, Iza, Adawiyah, Atif dan juga Nafal. Hari ini kita akan discuss mitosis. Semalam masa reflection, antara paling banyak yang ditulis dekat what was hard tu ialah soalan last kali lah, soalan pasal deterjen. Saya ada satu soalan yang mungkin sesuai untuk kamu, tapi saya fikir saya simpan soalan tu untuk next week. Sebab saya fikir cantik kalau kita bincang nutrition sekali dengan soalan tu lah. Jadi bila kita sembang pasal nutrition, nanti saya akan keluarkan balik soalan yang lebih kurang dengan nutrition atau biological detergent semalam ya. So baik, saya terus kembalikan semua pergi ke slide yang pertama. So hari ni kita nak bincang mengenai essence of cell division. Pertama ialah cell cycle atau kitar sel. Lepas tu kita akan kenal beberapa istilah yang berkaitan dengan mitosis dan meiosis. Lepas tu kita tengok perlakuan kromosom atau kromosom behavior semasa fasa-fasa dalam mitosis. So rajah ni menunjukkan kitar hidup sel. Semua sel boleh buat mitosis, tetapi hanya sel-sel dalam organ reproduktif saja yang boleh buat meiosis. Bila kita tengok kitar sel, secara umumnya sel ada dua fasa kehidupan. Satu interfase, satu lagi fasa M atau M phase. So semasa interfasa atau interfase ni terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu G1 di mana it is the growth period. Okay, the growth period of that particular cell lah. Masa tu dia punya saiz bertambah, bilangan organel bertambah sebab dia dah nak mula menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sel yang specialized lah. Kemudian pada peringkat S pula, bila saiz sel tu dah mencapai tahap maksimum, dia dah cukup besar, sel tersebut akan mula menjalani fasa S di mana kesemua kromosom mengalami sintesis DNA atau DNA sintesis. Setiap kromosom disalin atau duplicated by the cell. So at the end of fasa S atau at the end of S phase, the next phase is G2. So untuk G2 ni dia sebab fasa S tadi buat duplication, so the cell double check lah sama ada berlaku kesilapan semasa buat duplication atau buat salinan kepada kromosom. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam buku teks, pada masa inilah sel akan mengumpulkan kesemua ATP dan mula sintesiskan protein-protein yang berkaitan dengan mitosis untuk memastikan fasa seterusnya berjalan lancar. Kemudian habis saja G2, bilangan kromosom dah berganda, bilangan organel dah berganda, saiz sitoplasma pun sudah maksimum, sel tersebut bersedia untuk buat fasa M. Nama dia fasa M sebab it can be mitosis or meiosis. So for all of the cells in our body, kesemua sel soma atau somatic cells in our body conduct mitosis. Hanya reproductive cell atau sel dalam organ reproduktif macam dalam ovari atau dalam testis, itu saja yang mampu untuk buat meiosis. Bila kita nak discuss fasa M atau mitosis, kita kena kenal dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan fasa-fasa dalam mitosis. So sebelum ni kita dah kenal nukleus tu kat mana. So petak yang pertama tu ialah nukleus. So purple dot dekat situ ya. Okay, now file tu tersilap kot sebab tadi saya tak sempat nak adjust kot sebab saya tukar slide ya tadi. Okay, so the first circle is purple, that is nucleus. The second circle
is kromosom. Jadi semua dot hijau dekat situ betul, tak ada masalah. The third circle is the DNA, warna biru. Dan untuk gene, okay, dekat gambar ni, gene tu tidak ada label dekat situ. Itu faktor pengganggu saja ya. Yang warna merah tu ialah nukleotid. Yang kamu ramai-ramai letak merah tu itu adalah nukleotide. So nukleotide tak ada label dia dekat situ. So gene tu tak ada ya, sahaja nak tengok. Okay. Gene warna merah tu tolong alih, memang tak ada label untuk gene kat sini. Yang bulatan kanan sekali tu sebenarnya ialah nukleotida, iaitu unit asas dalam DNA. So gene tu tak ada ya. Bila kita bincang inheritance atau topik pewarisan nanti, masa form 5 baru kita akan discuss gene tu lah. Okay, sekarang kita tak discuss. Itu sahaja saya letak istilah tu nak tengok kod lah kamu kenal-kenal istilah gene ni kan. Okay, seterusnya kita dah kenal, okay, yang berkaitan dengan kita dekat chapter ni kromosom, DNA, nukleus. Okay, now the next one is istilah-istilah yang berkaitan dengan kromosom. Okay, so antara dia ialah kromatin, sister kromatik, kromatid dan homologous kromosom. Ini adalah istilah-istilah yang kita akan jumpa when we discuss about meiosis especially. Masa meiosis tu memang akan bertukar-tukar lah istilah-istilah ni, dia macam interchangeable. Hakikatnya anak-anak, kesemua ni adalah kromosom. Cuma kalau kromosom tu single dan kurus, benang halus macam tu, istilah dia apa? Kalau dia pendek dan tebal tapi terikat pada sentromere, nama struktur tu apa? Dan kalau dia pendek dan tebal tapi dia single macam kanan sekali tu, istilah dia apa? Mari kita cuba dulu. Mari kita cuba kenal. Alright, untuk kromatin tu you are all on the right track ya, bagus. Okay, teruskan. Kromatin tu memang tepat lah. Okay, mari kita teruskan. Okay, Alhamdulillah, I can see that most of you have label your chromosomes. Semua ni adalah kromosom. Cumanya bila kromosom tu dalam bentuk benang halus, semua pun betul. Itu adalah kromatin. Okay, very good. Okay, yang warna hijau, sister kromatik. Betul. Okay, position sister kromatik tu semua orang betul. Okay, bagaimana pula dengan kromatik? Untuk kromatik ni, sebenarnya kromatik tu
merupakan ke bila sister kromatik terpisah. Sister kromatik tu pendek dan tebal dan kelihatan macam sepasang kan, sepasang kromatik terikat pada sentromere. Di akhir fasa M, sister kromatik ni akan terpisah membentuk kromatid. So yang kanan sekali tu pendek, tebal dan single. Itu adalah kromatid. Kromatid. Tolong bawa kapal biru pergi ke yang kanan sekali ya. Oh, I can see one of you is correct. Oh, bagus Adawiyah. Okey ya, teruskan. Okey ya. So, kudos to your teacher ya Adawiyah. Bagus-bagus. Okey, so warna biru itu pada kanan sekali. Kenapa? Semasa kita tukar ya, homologous kromosom pergi kiri. Terbalik dengan purple. Okey ya. So, macam saya sebut tadi, semasa interface, masa G1 kromosom wujud dalam bentuk benang-benang halus. Nama dia kromatin. And then semasa fasa S, kita kata tadi berlaku DNA duplication kan atau sintesis DNA kan. So kita dapati setiap kromatin tu berganda. Inilah yang dikatakan berganda. Kemudian bila bermula fasa M, setiap kali kita nak cerita pasal prophase, we always say chromosomes become shortened and thickened atau become condensed to form sister chromatid. So tadi kan masa fasa S kita nampak dia berpasangan. Sekarang ni pasangan tu jadi pendek dan tebal diikat pada sentromere. So yang kamu label sister chromatid ni sangat tepat. Kemudian bila kita buat prophase, metaphase, anaphase, semasa fasa anaphase tu sentromere sudah terpisah dan setiap kromatid pada sister kromatid ni yang akan dibawa ke kutub yang berlainan will be pulled to the opposite poles. So each pole will receive only one chromatid in each sister chromatid. Hanya terima satu kromatid dalam setiap kromatid kembar. Okey. So mari kita tengok satu lagi istilah yang kita kena fahami dalam chapter ni, iaitu istilah haploid dan diploid. So dalam badan kita ada 46 kromosom. Setiap sel badan kita mempunyai 46 kromosom. Kenapa kita ada 46? Sebab 23 tu set yang kita terima daripada mak kita, maternal chromosomes. Another 23 is a set that we receive from our father, paternal chromosome. So sebab itulah setiap kromosom yang sama panjang ni ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau. Kenapa dia sama panjang? Sebab dia setiap kromosom ni membawa jenis maklumat yang sama. Kenapa warna dia berbeza? Sebab satu mak bagi, satu ayah bagi. Satu maternal kromosom, satu paternal kromosom. Satu dibawa oleh ovum, satu dibawa oleh sperma. Itu maksud dia lah. So, istilah yang kita gunakan untuk full set of kromosom pada setiap organisma ni ialah diploid. So, tak kisahlah organisma tu apa. Misalnya lalat buah. Lalat buah, kalau set kromosom yang diploid, full set of kromosom dalam badan lalat buah adalah 8. So, diploid number of chromosomes for lalat buah is 8. Kemudian mari kita tengok pada gambar sebelah kiri pula. So, bila kita punya sel dalam ovari atau dalam testis mengalami meiosis, sel gamet yang dihasilkan hanya mempunyai separuh bilangan kromosom. Sebagai contoh, kita tengok pada rajah ni. Okey, organisma yang ni kalau masa dia diploid, dia ada 6 kromosom. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana saya tahu? Saya tengok dekat bahagian diploid. Bila organisma ini selesai buat meiosis,
Setiap gamet hanya membawa 1, 2, 3 kromosom sahaja. So bilangan kromosom istilah yang kita guna untuk merujuk kepada there are only half number of chromosome in this particular cell is haploid. So haploid for humans is 23. Haploid for lalat buah tadi adalah 4. Haploid for this particular organism is 3. So tak kisahlah organisma apa, kalau kita sebut haploid, mesti separuh daripada bilangan kromosom yang penuh. Bilangan kromosom penuh apa? Istilah dia diploid. Mari kita cuba satu soalan ini. Okey, ini adalah rajah sebelah kiri ini adalah kariotip untuk spesies serigala. Okey, soalan dia ialah kalau diploid, berapa bilangan kromosom serigala? Kalau haploid, berapa bilangan kromosom serigala? Okey, ingat diploid istilah dia merujuk kepada apa? Haploid merujuk kepada apa? Okey, kita ada dua cara nak tulis ya, sama ada kita eja diploid atau kita tulis simbol dia pun boleh ya, 2n sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Dua-dua pun boleh tulis ya, tak ada masalah. Okay, I can see your answers here. Cuba tengok balik serigala tu bila full set. Full set tu merujuk kepada diploid ke haploid? Cuba kira dekat gambar tu ada berapa. Dia dah label lah dekat situ. Okay. Cuba tengok. Okay, kalau kita tengok pada serigala tu, dia ada berapa pasangan dekat situ? Ada 38 pasangan. Oh, bukan 38 pasangan. 39 pasangan dekat situ kan? 39 pasangan kat situ. Jangan lupa kena kira termasuk juga XY. Okay, nombor 1 sampai 38 tu adalah kromosom untuk sel soma. Kromosom yang membawa maklumat genetik untuk ciri-ciri yang tidak berkaitan dengan jantina. Itu maklumat genetik yang dibawa oleh kromosom 1 sampai 38. Nama istilah lain kita guna ialah kromosom autosom. Kromosom yang membawa maklumat genetik selain daripada maklumat jantina. However, the last pair, the 39th pair is a pair of chromosome that carries genetic information related to gender. Okay, so instead of 38, sebenarnya 39 lah sebab pasangan yang ke-39 tu kita panggil sebagai sex kromosom. Tapi jangan lupa itu pasangan. Dia nak minta, soalan ni minta bilangan kromosom diploid. So 39 pasangan, 39 pasangan kena kali 2 baru dapat diploid. So 39 kali 2 berapa? Okey. 39 tu ialah pasangan. Bilangan kromosom dia kena kali 2 lah. Kan ke kromosom wujud secara berpasangan, satu dapat daripada induk jantan, satu dapat dari induk betina. Okey.
Okey, dia dah nampak dah kat situ. Bagus. So, bila haploid 39. Bagus. Cepat dia tangkap ya. Bagus. Okey, bagus Atif. Alright, Naufal pun bagus. Cepat dia ambil tindakan ya. N adalah 39, 2N adalah 78. Okey, pandai dia. Okey, jadi jangan lupa kromosom dalam sel-sel badan kita wujud secara berpasangan. So, kenapa berpasangan? Sebab satu set dapat daripada induk jantan, satu set lagi dapat daripada induk betina. So, full set of chromosomes ini dikenali sebagai diploid. So, untuk serigala, diploid number of chromosomes is 78, while haploid number of chromosome is 39. Okay, nanti kita nak cuba satu soalan yang berkaitan dengan istilah ni ya. Tulis dulu. Okay, ada dua cara nak tulis ya. Sama ada kamu boleh tulis macam Atif, Adawiyah dan Amalia serta Izzah tulis eja penuh diploid dan haploid, atau juga boleh tulis seperti Haikal dan Naufal menggunakan simbol N sama dengan 39, 2N sama dengan 78. Pandai dia. Okay, good job everyone. Okay, very quick update on your answer. Okey, mari kita cuba satu soalan berkaitan dengan pengetahuan ini. So, hampir setiap organisma di muka bumi ini mempunyai bilangan kromosom yang genap dalam sel badan dia. Sebagai contoh, kita tengok dekat table ni lah. Fruit fly ada 8, goat ada 60, human ada 46, tomato ada 24, potato 44 dan rice ada 24. Can you suggest why? Boleh tak cadangkan kenapa bilangan kromosom kita adalah nombor genap? Apakah ciri-ciri semua kromosom yang ada pada badan kita ni? Kerana, bagus Adawi ada terus dah masuk kerana, bagus. Kenapa genap? Secara, yes, almost there. We are almost there. Alright, you are on the right track. Kerana setiap kromosom wujud secara berpasangan. Pasal apa berpasangan? Dapat dari mana pasangan? Soalan ni 2 markah ya. Pasal apa berpasangan? Betul dah tu berpasangan. Pasal apa? Dapat dari siapa? Siapa bagi? Jadi dapat 2 set. Oh, bagus Haikal. Saya setuju dengan pandangan Haikal. Sebab satu set adalah paternal kromosom, satu set lagi adalah maternal kromosom. Atau kita juga boleh cakap one set is inherited from a female parent atau betul tu female parent, another set is inherited from male parent. Dua-dua cara ni pun betul. Cara yang Haikal tulis pun betul. Cara yang Adawiyah tulis pun betul. Okey, dapatlah 2 markah. Okay. One set from who, another set from who. Bagus.
Okay. We are almost there. Okay. Good job, everyone. One set comes from one set is maternal chromosome, another set is paternal chromosome. Kalau comes from tu, comes from baru kita cakap one set comes from male parent, another set comes from female parent. Kalau comes from baru kita cakap parent lah. Kalau kita nak kata satu maternal, satu paternal, tak payah cakap comes from, ya. Yeah? Okey, Alhamdulillah dah selesai. Okey, mari kita berkenalan dengan mitosis. Kita dah kenal istilah-istilah diploid, haploid, kromatin, sister chromatic, kromatid, homologous chromosome, um, DNA, nukleus dan DNA, nukleus dan kromosom. Kromosom. Okey. So, mari kita tengok mitosis. So, animated GIF ni summarizes dia tak bergerak pula saya punya animated GIF ni ya. Sekejap ya. Oh, dia merajuk pula. Okey, tak apa. Nanti kita tengok satu persatu. So, bila kita cakap pasal mitosis, kita fokuskan perbincangan kita hari ini pada perlakuan kromosom sahaja ya. Apa yang kromosom buat, itu yang kita nak rujuk pada hari ini. So memang ada cerita-cerita lain pada setiap fasa seperti spindle fiber buat apa, gentian gelindung buat apa, membran plasma buat apa, and so on and so forth. Tapi the essence of mitosis, the aim of mitosis is actually to divide the chromosomes. Okay, so kita kena tahu kromosom behavior dulu sebelum kita discuss benda-benda lain lah. So perbincangan kita malam ni memfokuskan kepada perlakuan kromosom. For example, gambar sebelah kiri menunjukkan fasa G2 semasa interface. So ada arrow kat situ. Saya nak highlightkan kat situ supaya kamu fokuskan daripada benang-benang yang serabut tu, benang-benang kromatin yang serabut tu, dia dah jadi bentuk apa kat situ. What is the verb that we want to use to describe the changes? Okay, kita nak cerita apa kat situ? Perlakuan apa kat situ? Kromosom buat apa pada arrow satu ni? Kromosom buat apa? Bertukar bentuk daripada serabut macam tu kepada bentuk yang kita nampak semasa profase. Okay. Okay, mari kita cuba. Jauh sangat pula mikrofon ni ya. Okay, so arrow tu nak menunjukkan macam mana kita nak fokuskan kita punya description tentang kromosom behavior sahaja. What is the verb that is most suitable to describe the changes from kromosom yang serabut on the left to another chromosome on the right? Kromosom atau kromatin mengalami apa dekat situ?
adakah dia jadi lagi panjang ke lagi pendek? Kromosom jadi lagi panjang ke lagi pendek? Lepas tu bila dia jadi pendek, apakah nama struktur yang terbentuk bila dia jadi pendek tu? Okey. Okey, Aish dah siap ya? Aish pula. Naufal dah siap ya? Okey, kalau dah siap, I think I have read your description very good. Naufal boleh terus pergi ke slide 11. You can move to the next slide ya. Okey, yes. Okey, ada Wiyah, pendek dan semakin tebal membentuk struktur apa? Apa istilah kat situ kita boleh panggil? Apa nama kromosom yang bentuk macam tu? Tadi kita dah label tadi kan? Apa ya nama dia? Yes, chromosome become short. What is the structure? Okay, Amalia, Iza, what do you think? Okay, saya setuju dengan apa yang Atif, Haikal, Hadawiyah dan Naufal tulis. Memang kata kunci dia yelah, the verbs are shorten and thickens, kan, memendek dan menebal. Okay, so itu adalah verb dia, membentuk apa at the end of the process, membentuk kromatik kembar atau sister kromatik. That is how kita explain chromosome behavior lah. Ada verb dan last kali nanti membentuk apa. Okay, Haikal tambah sikit, to form. Okay, short and thicken, to form, sambung dalam satu ayat ya. Okay, Atif punya pun sikit lagi. Almost there. Okay, very good. Amalia macam mana? Izzah okay, almost there. Kalau dah siap yang ketiga, terus tiga pula. Kalau dah siap slide 11, terus pergi slide 12. Terus pergi slide 12 ya. Teruskan. No worries, tak apa. Nanti bila dah siap, nanti kita nak check, nanti saya tarik semua patah balik ke slide yang mana ya.
Okay, Iza, very good. Boleh pergi ke slide 11. Hmm. Okay, lengkap dah tu Izzah. Very good. Okay, saya pergi ke slide 12 dulu. Okay, Naufal, untuk slide 11 tepat. Good. Adawiyah, tepat kamu punya description tu. Bagus. Okay ya. Haikal dengan Atif serta Izzah belum lagi ya. Amalia, oh Amalia tengah buat slide 10 ya. Sister chromatic sayangku. Okay, form sister chromatic. Almost there, almost there. Don't worry. Tak apa, kita belajar. Hmm. Alright, good Amalia. Okay, untuk slide 10 semua mantap sekali. Okay, kita pergi ke slide 11 kejap. Maaf, saya bawa semua ke slide 11. Okay, untuk slide 11, okay, gambar sebelah kiri tu ialah profase, profasa. Kemudian untuk sekarang ni, slide 11 ni kita nak cerita apa yang berlaku semasa metafasa. So, istilah yang kita cari dekat situ ialah istilah apakah nama position yang ditempati oleh kromosom tersebut. So, saya setuju dengan Naufal dan juga Adawiyah serta Haikal. All of you mention that the position of the chromosomes is at equatorial plane. Bagus. I agree with you. Um, untuk Adawiyah, Satah Khatulistiwa. Yes. Okay, so kromosom apa kita boleh guna istilah kromosom ya, walaupun pada rajah tu kita nampak bentuk dia ialah sister kromatik, tetapi kromosom adalah istilah umum untuk menggambarkan semua bentuk kromosom kan. Okay, so that is good lah. So Sata Khatulistiwa ya. Saya tukar kepada student pace. Okay, ada Wia, Naufal, Haikal. Boleh pergi terus lengkapkan pada slide 12 ya. Teruskan. Terima kasih. Okay. Let's see here. Untuk oh Atif tepat, teruskan ke slide 12.
Amalia pun tepat. Okey. Iza pula. Almost there, Iza. Almost there.
Okay, good job. Alright, mari kita tengok ke slide yang terakhir. Terakhir pula. Fasa yang terakhir. Iaitu fasa um, bila dari anafis, tadi kita cerita anafis kan? Sekarang ni telofis pula. So, apa yang berlaku dekat situ? Macam dah berubah kan panjang kromosom tu? Apa yang terjadi kat situ? Tadi kita kata shorten and contract. So sekarang ni dia the opposite lah. What is the opposite? Tadi masa profes kita kata kromosom shorten and thicken. Misalnya kan. Tapi sekarang dia dah lain pula lah. Dia dah opposite. Dia nak kembali kepada bentuk dia yang asal. So what are the verbs that we can use to describe this? Okay, kromosom apa kat situ ya? Tadi kita kata shorten and thicken atau memendek menebal. Opposite dia apa? Okay, yes. Okay. Sekarang ni bila kromosom dah sampai ke kutub sel masing-masing, hmm, kita akan kenali kromosom tu sebagai kromosom anak lah atau daughter kromosom. Oh, okey. Saya perasan Adawiyah dia nyatakan kromatik. Tak ada masalah. Boleh. Memang setepatnya ialah istilah dia ialah kromatik lah. Dia masih lagi keadaan kromatik kan. Dia baru nak jadi panjang dalam telofasa. Okay. So, very good. Okay. Alhamdulillah. Jadi, bila kita tengok pada gambar ni, kromatik dah sampai. Kromatik has already arrived at the opposite poles of the cell. So it is now known as kejap ya nak bagi nampak semua. Okay, now it is known as daughter chromosomes. Very good. That is a good opening statement. Okay, number two, kromosom membentuk benang halus kromatin semula atau kromosom uh, apa becomes elongated. Kita boleh sebut ya memanjang semula membentuk kromatin pun boleh. Atau nampak kurang jelas kelihatan. Cannot be seen clearly lah because it started to become elongated again kan, becomes the fine threads of chromatin. Boleh, tak ada masalah ya. Atau kalau tak sure, terus kata kromosom form chromatin again. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak reti nak cerita jadi benang halus lah apa semua tu, tak apa. Kamu kata je membentuk kromatin. Okay, chromatin threads. Yes, I agree with you. Haikal, bagus. Okay. So, yang saya semak pada kamu ni semuanya adalah kromosom behavior.
bila diminta untuk kamu cerita seluruh fasa apa interface pula, proface ke, metaface ke, anaface ke, teloface ke, bila kena cerita keseluruhannya, macam kita boleh guna approach yang Naufal nyatakan kat sini lah. Kita dah cerita semua kromosom behavior, baru kita cerita nucleoli reform, nucleus membrane form, and apa cytokinesis starts to occur kan. Antara tanda-tanda kita nampak sel tu mengalami telophase, kita nampak formation of cleavage furrow atau apa, lengkuk dekat tengah-tengah tu sebab nak bahagikan sitoplasma. Sebab tu nama dia cytokinesis. Sebab the process to divide the cytoplasm. Okay, so kita dah discuss mengenai kromosom behavior that can be observed during prophase, metaphase, anaphase dengan telophase. Kita dah tengok perlakuan kromosom, kita cuba beberapa soalan yang berkaitan dengan mitosis ya. Okey, tak apa Amalia, tak tulis yang ni pun tak apa, pasal nucleoli apa semua pun tak apa, sebab kita nak fokus kepada kromosom behavior ya. Okey, sekarang ni cuba kamu susun balik gambar ini. Oh, saya nampak ada yang dah siap okey. Cuba susun balik gambar ini mengikut tertib yang betul. Yang mana satu yang berlaku dulu. Okey, oh ada Wiyah dah buat ya, pantas dia. Haikal tak jumpa nombor ke? Pelik juga kalau Haikal tidak respon ni, sebab Haikal antara yang antara yang cepat responnya. Okey ya. So nombor 1 R, nombor 2 Q, nombor 3 S dan nombor 4 P. Okey, R Q S P. Very good. Okey, sekarang ni kita tengok ni soalan ni senang saja menyatakan atau menyusun kan. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya ya. Okey. Thank you Haikal. Okey. Soalan seterusnya, mula-mula minta maaf Adawiyah, saya lupa nak translate soalan ni. Okey. Namakan fasa Q dan S, nyatakan kromosom perlakuan kromosom pada setiap fasa tersebut ya. Okey, namakan fasa Q dan fasa S. Lepas tu kamu kena cerita apakah perlakuan kromosom pada fasa Q dan apakah perlakuan kromosom pada fasa S. Okay, soalan ni mudah aja. Soalan understanding. Ini adalah contoh soalan understanding. Dia nak tengok, okey, kamu understand tak? Gambar tu nak tunjuk fasa apa? Lepas tu kamu kena recall lah. Kamu kena recall. Oh, dah kenal. Baru kamu recall. Oh, ini fasa apa? Masa ni kromosom buat apa? Dan sebagainya lah. Okey, kalau dah siap, nanti saya semak. Lepas tu kamu boleh move to the next slide ya. Next slide tu pun ada soalan juga. Okey. Uh, hmm, hmm, hmm.
Okey, Adawiyah boleh pergi ke slide seterusnya. Good job. Okey. Sekejap ya, mari saya tengok. Okey, Naufal boleh pergi ke slide 16. Cukup tu sebenarnya sebab markah dia 4. Sebab nama satu, lepas tu satu description satu. So, satu nama untuk Q, description untuk Q, 2 markah. Satu nama untuk S dan description untuk S, lagi 2 markah. Okay, Naufal boleh pergi ke next slide. Okay, Atif Rifki pun sebenarnya cukup dah point yang kamu bagi tu. Just nice saja. Ngam-ngam Soy dapat 4. Boleh pergi ke next slide. Okay, Haikal pun boleh pergi ke next slide. 4 marks for you. Okay, Izzah boleh pergi ke next slide. Cukup full mark. Good job Izzah. Good job Amalia. Full marks, 4 marks. Okay, saya bawa semua orang pergi ke slide 16. Oh, sorry, excuse me. Pada slide 16, okay, dia ada tunjuk label dekat situ, sel X dengan sel Y dihasilkan oleh satu jenis pembahagian sel. Namakan jenis pembahagian sel tersebut, kemudian explain kenapa kamu kata ini adalah pembahagian sel yang kamu pilih lah. So, pembahagian sel ada 2 jenis saja, mitosis atau meiosis. So, untuk X dengan Y, pembahagian sel jenis apa yang berlaku kat situ? Mitosis ke meiosis? Okay, okay. Alright. Okay, kenapa? Kenapa mitosis? Kalau kamu kata identical copy, dalam gambar ni, apa yang membuktikan dia identical copy? Sebabnya kalau kita tengok size sel sudah berbeza kan? X tu macam lagi lebar daripada Y. Dari segi bilangan kromosom, kita tak nampak. Apa lagi clue lain yang menunjukkan ini adalah mitosis? Confirm mitosis. Memang mitosis. Tapi kenapa? Apa clue dia? Okay, proses ni memang proses mitosis. Betul lah tu. Tapi apa bukti yang boleh kita guna untuk explain? Okay. Idea Atif Rifki tu ada idea tu. Okay. Kita kena kembali kepada
fungsi mitosis atau lokasi mitosis, dekat mana mitosis boleh berlaku. Tadi kita bincang mitosis berlaku kepada semua sel, kan? Tapi meiosis hanya berlaku pada organ reproduktif. Meiosis can only occurs in reproductive organ. Soalan saya, sel X dengan sel Y ni berada pada reproductive organ ke? Dia berada pada organ mana? Organ ni kita dah belajar dalam chapter 2 tau. Kita dah belajar organ in plants and organ in humans. So, sel X dengan sel Y ni diambil dari organ apa? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah organ ini reproductive organ? Apakah nama organ ni? Sel X dengan sel Y ni berada pada organ apa? Akar. Yeah, akar. Very good. So, Adawiyah boleh tulis kat situ. Mitosis kerana sel X dengan sel Y dihasilkan atau dihasilkan dalam organ akar. Organ akar bukan organ pembiakan. Yeah. So, nampak je simple soalan ni kan? Tapi soalan ni memerlukan nombor satu, kita kena faham mitosis tu berlaku pada semua sel. Kan? Semua sel. Itu yang pertama. So macam mana kita nak pinpoint dia bukan meiosis? Sebab tempat dia berlaku tu dekat mana. Meiosis hanya berlaku dalam organ reproduktif. Kalau macam plant, dalam bunga lah. So organ kat sini, organ dia ialah akar. So organ akar bukan organ pembiakan. So this cell X and cell Y produce through mitosis because it occurs in the root organ. Root organ is not a reproductive organ. It's not a reproductive organ. Ni kira soalan aplikasi lah. Kita kena recall balik kefahaman kita pasal plant ni organ dia yang mana satu kan. Lepas tu kita kena recall balik mitosis ni berlaku dekat mana dan sebagainya lah. Okay. Last kali kita nak tengok satu lagi aplikasi pengetahuan mitosis ni iaitu effects of uncontrolled mitosis. Kesan mitosis tidak terkawal. Dekat slide ini saya bagi draw function kalau kamu nak buat catatan lah. Okay. So effects of uncontrolled mitosis ni pada level sekarang hanya dibincangkan dari sudut bila sel kita terdedah kepada sinar radiasi, terdedah kepada radiation. Okey, bila terdedah kepada radiation atau terdedah kepada bahan kimia yang menyebabkan kanser, karsinogen seperti benzin. Radiation contohnya X-ray, UV ray, gamma ray dan sebagainya ya. So kerana X-ray, gamma ray biasa boleh menyebabkan kanser, bukan jadi Incredible Hulk. So bila terdedah kepada radiasi atau karsinogen, pendedahan ini mengubah struktur DNA, mengubah maklumat genetik dalam sel, menyebabkan tiada lagi genetik kod untuk mengawal kadar pembahagian sel.
Jadi sel ini bermitosis berkali-kali sehingga menghasilkan sekumpulan sel yang tidak berfungsi. It's just an abnormal group of cell and abnormal cell growth. Jadi apa masalah dia kalau banyak-banyak sel berkumpul ni? Masalah dia anak-anak, bila sel-sel ini terhasil, abnormal cell growth ni terhasil, tumor ini terhasil, dia dah lah tidak menjalankan fungsi. Tapi dekat dia tu darah masih lagi supply karbon dioksida pula supply oksigen, supply nutrien dan pada masa yang sama compete pula dengan sel-sel yang sihat dan berfungsi di sekeliling abnormal cell growth tu. Lama kelamaan boleh menyebabkan kematian lah sebab sel abnormal cell growth ni berlawan untuk bersaing untuk mendapatkan nutrisi dengan sel-sel normal di sekeliling sampai ke tahap sel-sel normal tu tak boleh keep up dan seterusnya menyebabkan organ tu no longer functional lah. Itu satu perkara. Perkara kedua, sebahagian daripada abnormal cell growth ni akan terpecah, bila terpecah masuk ke dalam blood circulatory system, masuk ke dalam salur darah, tersebar pula pergi ke organ lain, merangsang pula organ lain untuk membentuk abnormal cell growth macam dekat organ asal. So itu pada peringkat tu kita dah kata peringkat tu sudah jadi kanser lah sampai ke tahap boleh menyebabkan organ sekeliling itu juga mempunyai abnormal cell growth. Okey. So saya berikan di sini satu contoh soalan daripada kejap ya saya nak tengok soalan yang berkaitan. Okey. So kita tengok rajah ni ya. Rajah menunjukkan pertumbuhan dan metastasis kanser kulit selepas terdedah kepada faktor W. The figure shows the growth of and metastasis of skin cancer after exposed to factor W. Can you explain how factor W causes the formation of cancer cells? Terangkan bagaimana faktor W menyebabkan pembentukan sel kanser. Mungkin kamu boleh namakan dulu faktor W tu apa dan baru kamu cerita apakah proses step by step dia. Okay, boleh bagi nama dulu. Ini kan skin cancer. So skin cancer biasanya disebabkan oleh terdedah kepada sinar apa? Sinar apa ya? Kalau kulit kan, dia berkaitan salah satu punca dia sebab tak pakai sunscreen kan. So sinar apa kat situ? Okay, you are on the right track there. UV, betul tu. Saya setuju dengan Atif, Naufal, Haikal dan juga ada Wiyah. Wow, saya dah lama tak dengar istilah ni ya. Ultra ungu, yes. Ultra ungu. Very good. So, bila terdedah kepada ultra ungu,
Apa yang berubah dekat situ? Kan dia menyebabkan apa? Dia markah dia 4 dia. Markah dia 4. Okey, menyebabkan pembahagian sel yang tidak terkawal. Bagus, bagus. Markah dia 4 ya. Ada explanation lagi tu. Hmm. Apa yang dia buat pada maklumat genetik misalnya? Kan yang menyebabkan mitosis tak terkawal tu. Hmm. Okey. Okey. So, saya bantu sedikit lah macam mana nak jawab ni. Okey. So, faktor W tu ialah sinar UV. Okey. Ada satu yang saya tak jumpa dekat dalam kamu punya jawapan, iaitu sifat sinar UV tu. Untuk bahasa Inggeris start dengan huruf K, untuk bahasa Inggeris start dengan huruf C, untuk bahasa Melayu start dengan huruf K. Kar kar apa ya? Kena bagi dia punya karakter, kena include. Tak semestinya kena bagi tahu awal-awal, tapi kena include lah sifat faktor W tu. Sifat dia ialah kar. Tak apa, tak apa, terus dulu. Karsino. Tak apa, tak apa. Karsino. Okay, tak apa. It's okay, it's okay. You can make reference first. Tak apa. It's a learning process. No worries. Karsinoma. Okay. Hampir-hampir. Okay ya. So, saya setuju faktor W adalah sinar UV pertama. Kedua, dia punya sifat dia ialah carcinogenic. Yes, Atif dah jumpa. Okay, yes, ada ya. Sifat dia adalah carcinogen ya. Okay. I looked for Dominion, but it Sorry. either isn't available or can't be played right now. Sekejap ya. Kacau pula saya punya Google Home ni. Okay, so the characteristic is carcinogen. Tak kisah kat mana-mana kamu nak cerita pada jawapan kamu. Yang penting kamu nyatakan dulu sifat dia ialah carcinogenic. UV ray is carcinogenic. Number 2. Number 3, changes the genetic uh, information in the cells, in the skin cells, changes atau causing mutation. Istilah dia menyebabkan mutasi pun boleh. Kalau tak terfikir nak sebut mutasi tu, kita boleh kata changes the genetic information in the skin cell atau menyebabkan mutasi pada menyebabkan mutasi DNA. Menyebabkan mutasi DNA. Okey.
Dan saya setuju dengan jawapan semua orang kat sini bila kamu sebut menyebabkan pembahagian sel yang tidak terkawal atau causing abnormal atau uncontrolled mitosis, atau terus kata abnormal rate of mitosis pun boleh. Tak ada masalah ya. Yes, saya setuju dengan alamak Haikal dah padam. Boleh Haikal, tak ada masalah tulis. The cancer cell will spread apa semua tu teruskan. Okay, so ada empat. Kenapa 4 markah? Nombor 1, kita bagi nama kepada W tu, iaitu W tu adalah sinar UV atau UV ray. Ciri dia ialah karsinogenik atau adalah sejenis bahan karsinogen, sorry. And then yang ketiga, menyebabkan mutasi DNA, causing DNA mutation atau changes the genetic information in the skin cells. Kena sebut skin cell lah sebab berlaku dekat kulit kan. Nombor 3 dan nombor 4, menyebabkan pembahagian sel yang tidak terkawal atau causing uncontrolled mitosis. Okay, I agree with you when you say cancerous cell will continue to divide and spread atau consume all the normal cells around it. Okay, that is good. Ya, saya screenshot satu sampel jawapan kat sini. 1, 2, 3, 4. Cukup. Okey ya. Saya share satu sampel jawapan kat sini sebab masa kita tinggal lagi 3 minit je lagi. Thank you Amalia for your submission. That is very good. Good flow of flow of points ya. Terus tak apa Amalia, terus habiskan. Yang saya screenshot tu adalah essence kepada jawapan kita. So, sambil-sambil kamu mantapkan kamu punya jawapan tu, saya recap baliklah apa yang kita dah discuss kat sini. Pertama sekali, kita dah discuss mengenai istilah-istilah seperti apakah itu kromosom, DNA, nukleus, kromatin, sister kromatid, homologous kromosom, haploid, diploid, haploid and diploid. And then kita juga dah bincang the essence of mitosis, iaitu kromosom behavior lah. Of course, kalau kamu diminta untuk terangkan apa yang berlaku pada fasa tu, katalah terangkan apa yang berlaku semasa prophase. So you explain chromosome behavior first. Chromosome condense atau shorten and thicken to form sister chromatid, and then you can tell all the role of other parts of the cell. Misalnya nucleus membrane disintegrate, nucleoli disappear, spindle fiber move to the centriole move to the opposite poles of the cell, spindle fiber start to form, and so on and so forth lah. Just make sure that you mention chromosome behavior first when you want to explain prophase, metaphase, anaphase and telophase. Kemudian kita dah cuba beberapa soalan aplikasi berkaitan dengan mitosis. The take home point kat sini ialah kita kena memahami the essence of mitosis. Mitosis berlaku pada semua sel soma. Sel soma tu sel apa? Sel-sel yang berada pada organ bukan pembiakan. Bukan organ pembiakan. Meiosis berlaku pada organ pembiakan. Untuk human berlaku dalam ovari dengan testis. Untuk plants berlaku dalam bunga. Organ dia adalah bunga. So Alhamdulillah, I would like to ask for your feedback on today's activity. Apakah part yang kamu suka, apakah part yang kamu tak suka, apa yang susah, apa yang senang. Saya lupa nak ulang kembali sebagaimana saya sebut awal-awal kelas tadi, pada hari semalam ramai yang letak reflection
dia ialah soalan deterjen tu dekat what was hard. So saya akan repeat balik soalan lebih kurang macam soalan deterjen tu juga, tapi masa kita belajar nutrition nanti ya, sebab kita akan jumpa balik enzim-enzim tu masa nutrition. So I think I can come up with a better question that will help you to recall soalan deterjen tu jugalah. Okay. Okay, issue of cell division on human health. Alright. Nanti kita cuba lagi lah. Okay, process of mitosis. Oh, process of mitosis easy. Alhamdulillah, that is good. Nanti next class saya akan uji dari segi cara lukis ya. Cara untuk describe chromosome behavior tu kamu dah mantap dah. Kita cuba lukis-lukis pula esok ya. So macam apa nak kata apa ya, esok pula, next week ya. Okay, kita cuba next week lukis-lukis. Alright, alhamdulillah, that is a good feedback yang melegakan hati saya bila kamu letak mitosis process tu easy. Okay, nah next week kita akan cuba soalan lukis dan kita akan discuss meiosis. So dah pukul 10:01. I don't want to take any more of your time. Saya akan biarkan padlet ni sampai pukul 11. Kalau ada apa-apa what was hard untuk meiosis, bila kamu belajar meiosis hari tu kamu rasa part ni susah, tulis dekat what was hard ya. I will address that problem. I will address the issue when we discuss meiosis. So terima kasih banyak-banyak Naufal, Atif Rifki, Iza, Adawiyah, Haikal dan Amalia. See you next week. Assalamualaikum. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome.